Baiklah, bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat ilahi dan izinnya dapat kita bersama-sama hadir dalam mesyuarat pada kali ini. Terima kasih kepada semua guru yang dapat hadir pada hari ini. Yang dihormati Cik Nur Nazwa binti Abdul Rahman selaku Pengetua Sekolah Taman Saintis dan yang dikasihi barisan guru-guru yang hadir pada hari ini. Bagi memberkati lagi kita punya mesyuarat pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas limpah kurnia dan rahmat-Mu ke atas kami. Bersembahkan mesyuarat pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan ke atas kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah mesyuarat kami dengan limpahan kurnia-Mu. Semoga segala usaha kami dalam melaksanakan mesyuarat ini mendapat keredaan-Mu dan hidayah-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami berkumpul ini kerana-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, tanpa membuang masa, kita akan terus pergi kepada tujuan utama mesyuarat kita diadakan pada hari ini. Pada hari ini kita akan membincangkan ataupun membahas berkaitan dengan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun di mana-mana tempat yang selesa. PDPR ni dia boleh dilaksanakan secara dalam talian, luar talian ataupun offsite. Yang penting dengan secara terancang dan teratur. PDPR ni adalah kesan daripada berlakunya terjadinya wabak ataupun bencana seperti yang kita alami sekarang adalah COVID-19 yang di mana telah berlaku sejak tahun hujung 2019 dan sehingga kini pada tahun 2021 lah, hujung 2021. Untuk menyampaikan pelajaran ni kepada murid-murid, iaitu PDPR ni lah, guru-guru ni perlu menggunakan pelbagai kaedah yang menarik untuk menarik minat murid-murid, sebab kerana pada waktu tu murid-murid bukan berada di hadapan kita, murid-murid berada di rumah, yang mana kita tidak dapat memantau secara bersemuka dengan mereka. Jadi itu kita haruslah bijak dalam mencari kaedah-kaedah pengajaran yang untuk yang lebih menarik lah. Apabila secara online ni, guru-guru boleh menggunakan seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams ataupun sebagainya lah untuk melakukan kelas lah. Seterusnya adalah kelas di luar talian. Kelas di luar talian ni bermaksud kelas yang tidak menggunakan Google Meet lah, seperti itu. Dia seperti guru-guru ni memberi rakaman video ataupun audio, dan seterusnya murid-murid akan membuat latihan daripada berdasarkan apa yang guru-guru tu bagilah. Kebiasaannya guru akan memberikan tugas-tugas tu melalui Telegram. Lazimnya guru-guru ni menggunakan cara yang paling mudah untuk semua murid, lebih-lebih lagi pada murid sekolah rendah, kerana kebiasaannya mereka ni tidak mempunyai peranti-peranti seperti telefon bimbit, komputer riba, laptop ataupun sebagainya lah. Guru dapat memberikan mereka pautan seperti tontonan video ataupun rakaman, dan setelah itu murid akan menyiapkan latihan. Latihan pula ni boleh berbentuk dalam menulis dalam buku latihan, kuis, Google Form ataupun sebagainya. Oleh hal yang demikian, bagi menjayakan proses PDPR ni, terdapat banyak pihak yang perlu memainkan peranan yang penting, terutamanya ibu bapa dalam memantau anaknya yang ketika berada dalam sesi PDPR ketika di rumah lah. Kerana semasa PDPR ni anak-anak tidak dapat bersemuka di sekolah dan guru tidak dapat memantau secara bersemuka. So ibu bapa yang perlu memantau anak-anaknya. Jadinya saya ingin Cikgu Nordina Syahira untuk memberi sedikit penerangan dan kita boleh membincangkan apakah peranan-peranan ibu bapa dalam membantu guru menjayakan PDPR ini. Dipersilakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, saya akan terangkan tentang peranan ibu bapa yang perlu ada sewaktu anak-anak berada dalam pengajaran dan pembelajaran. Ibu bapa ni perlu belajar mengenai aspek teknikal dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam rumah. Ia ni melibatkan pelbagai kaedah di dalam dan dapat memerlukan penyediaan peranti yang sesuai seperti komputer riba, rangkaian internet dan telefon bimbit.
Okey, ia perlu dilakukan kerana apabila memiliki peranti yang tepat, ia dapat memberikan pengalaman dan pengajaran dan pembelajaran di rumah ni menjadi lebih baik dan dapat memudahkan anak itu belajar dengan lebih selesa tanpa sebarang masalah. Okey, yang kedua, ibu bapa ni dia perlu menyediakan anak-anak jadual pembelajaran yang kreatif. Okey, sebabnya jadual pembelajaran yang dimasukkan ni adalah yang bersesuaian. Sebagai contoh, jadual pembelajaran Kediri selama 30 minit mengikut mata pelajaran yang anak-anak minat. Sebagai contoh macam pada hari ini, anak-anak tu dia nak belajar subjek akhlak selama 30 minit. Jadi ibu bapa ni perlu ada dengan anak-anak tu supaya anak-anak menjadi lebih semangat dan bermotivasi untuk belajar lah. Kemudian ibu bapa ni dia perlu mengambil inisiatif untuk duduk bersama anak-anak dan membantu jika mereka tidak memahami soalan di buku kerja yang diberikan oleh guru. Okey, ini adalah penting kerana mungkin akan ada anak-anak yang terlepas mesej ataupun maklumat penting daripada guru. Jadi ibu bapa ni perlu berkomunikasi bersama guru atau pihak sekolah untuk memastikan sebarang maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran di rumah dapat diketahui, terutamanya ibu bapa yang perlu keluar bekerja seperti hari-hari biasa. Jadi kalau macam ibu bapa tak ada dekat rumah, anak-anak ni dapat maklumatlah juga apa yang disampaikan oleh guru melalui ibu bapa lah. Ibu bapa akan dapat maklumat tu daripada guru kan, jika macam anak-anak dia tak faham apa yang belajar pada hari ni ke. Jadi ibu bapa dapatlah menerangkan balik apa yang guru sampaikan kepada anak-anak tu. Kemudian akhir sekali, ibu bapa ni dia perlu memantau kehadiran anak-anak belajar secara dalam talian. Okey, sebabnya ada setengah anak-anak ni dia terlepas dari pembelajaran secara dalam talian akibat terputusnya rangkaian internet dan tidak dapat memberi fokus dalam mata pelajaran. Jadi ibu bapa ni kalau dia memantau anak-anak tu dari segi kehadiran ke apa, jadi kalau kita maklumlah daripada guru, kalau guru bertanya kepada anak-anak, kepada ibu bapa, kenapa anak awak tak datang sekolah, jadi ibu bapa boleh jelaskanlah sebab terputusnya rangkaian internet dekat rangkaian internet dekat rumah tu macam sangkut-sangkut ke macam tu. Okey, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan serahkan kepada GPK-HAM semula. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Nurlina atas penerangan yang ringkas dan padat daripada beliau. Jadinya seterusnya, seperti yang kita tahu, apabila proses PDPR ni berlangsung, pasti terdapat pelbagai cabaran yang pelajar akan hadapi di rumah. Seterusnya Cikgu Siti Zulaika untuk mengupas sedikit tentang cabaran yang dialami oleh murid-murid itu dan juga cara penyelesaiannya supaya mereka tidak rasa tertekan dengan PDPR ini. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya ingin meneruskan mesyuarat kita dengan membincangkan tentang masalah ataupun cabaran yang berlaku ketika proses PDPR ini berlangsung dan cara penyelesaiannya. Terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh pelajar bermulanya proses PDPR ini akibat daripada penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan pelajar hanya belajar di rumah sahaja. Masalah yang pertama adalah masalah dari segi kesediaan rangkaian internet dan juga peranti. Hal ini kerana kedua-dua ini adalah alat pemudah cara dan juga keperluan asas bagi pelajar untuk mereka menjalani proses PDPR. Apabila rangkaian internet kurang memuaskan, ini merupakan cabaran yang terbesar kepada pelajar di mana mereka tidak dapat masuk ke dalam kelas, mereka tidak maklumat yang diberikan oleh guru tidak jelas dan berbagai lagi. Masalah ini juga turut dirasai oleh guru di mana mereka tidak dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mereka dengan lancar. Cara penyelesaian bagi masalah ini adalah guru boleh menyediakan satu modul di mana modul tersebut mempunyai nota serta tugasan yang lengkap dan diberikan kepada pelajar. Ini sebagai alternatif untuk membantu pelajar yang mempunyai masalah rangkaian internet. Selain itu juga, guru boleh menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram di mana kedua-dua aplikasi ini tidaklah menggunakan data yang banyak. Jadi guru boleh memberikan rakaman suara kepada pelajar dan pelajar mempunyai masa untuk memuat turun rakaman suara tersebut.
Seterusnya, masalah tumpuan dan fokus murid ketika menjalani sesi PDPR. Apabila murid tidak memberi tumpuan sepenuhnya ketika proses PDPR itu berlangsung, maka banyak maklumat yang mereka akan tertinggal. Antara punca mereka tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya adalah disebabkan oleh gangguan di persekitaran mereka. Contohnya seperti bunyi kenderaan, bunyi televisyen, bunyi bising adik-beradik dan pelbagai lagi. Selain itu juga, tempat yang selesa memainkan peranan yang penting kepada para pelajar untuk mereka menumpukan perhatian mereka kepada proses pembelajaran. Cara penyelesaian bagi masalah tersebut adalah guru perlu memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat menarik perhatian pelajar dan sesuai dengan tahap umurnya. Contohnya, guru boleh menyediakan video yang menarik, aktiviti online yang menarik dan pelbagai lagi. Selain itu juga, guru dan pelajar perlu memastikan keadaan di sekeliling senyap dan guru perlu memastikan keadaan fizikal dan emosi pelajar dalam keadaan yang baik. Guru boleh bertanyakan khabar, bertanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dan pelbagai lagi. Cabaran yang terakhir adalah ibu bapa tidak memberikan tumpuan kepada anaknya ketika proses PDPR ini berlangsung. Ini akan menyebabkan anak-anaknya tidak mahu untuk belajar. Mungkin ada ibu bapa yang masih sibuk bekerja walaupun bekerja daripada rumah, yang menyebabkan mereka mengabaikan anak-anaknya. Jadi dengan ini, anaknya tidak mahu untuk belajar dan juga merasakan pembelajaran daripada rumah ini amat menyukarkan mereka. Cara penyelesaian yang perlu dititik beratkan dalam masalah ini adalah guru kelas perlulah berkomunikasi dan memberi kefahaman kepada ibu bapa bahawa betapa pentingnya peranan mereka pada masa ini untuk membantu anaknya dalam proses PDPR. Jadi, dengan ini dapat membantu ibu bapa untuk membahagikan masa mereka dengan pekerjaan dan juga membantu anaknya ketika proses PDPR itu berlangsung. Okey, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Cikgu Ain. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu. Penerangan yang sangat mudah difahami daripada Cikgu Zulaikha kita. Baiklah, seterusnya kita akan sambung semula dengan Cikgu Nurdina Syairah untuk penerangan cara memperbaiki PDR menjadi lebih baik. Okey, baiklah, dipersilakan Cikgu. Seterusnya, cara perbaiki pengajaran dan pembelajaran di rumah ini menjadi lebih baik adalah guru juga perlu membuat PowerPoint yang menarik dan dapat membuat kuis lalu memberikan sedikit cenderahati sebagai tanda penghargaan kepada anak murid tu. Hal ini dapat menjadikan anak murid yang berada di rumah berasa lebih bersemangat untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru lah. Jadi guru ni di samping memberi cenderamata semua tu, guru juga perlu menunjukkan sasiah serta penerapan kasih sayang kepada murid. Ia dapat menjadikan seseorang murid itu akan menjadi lebih rajin bertanya dan dapat memberikan kepercayaan kepada guru. Apabila murid memberi kepercayaan kepada guru, guru juga dapat menyelami hati mereka dan mengenal pasti masalah mereka dari segi disiplin, prestasi akademik dan seterusnya, dapat menggunakan sebagai asas ke arah penyelesaiannya. Dengan perbaiki cara pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih baik, ia akan dapat menjadikan semua murid menjadi lebih cemerlang dalam pelajaran atas kesungguhan mereka semua. Jadi apabila adanya pelajar cemerlang dekat sekolah ni, ia akan dapat mengharumkan nama sekolah itu dan dapat menjadi insan yang berkualiti pada masa akan datang untuk negara, bangsa lah semua. Okay, baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi seterusnya pengetua kita Cik Nur Nazwa binti Abdul Rahman, dia menerangkan serba ringkas berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan supaya sama-sama kita perbaiki untuk menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sambung kepada poin yang seterusnya lah, iaitu kelebihan dan kekurangan PDPR. Okey, antara kelebihannya adalah ibu bapa dapat melihat perkembangan anak-anak dalam pembelajaran. Hal ini kerana sebelum ini perkembangan anak-anak ni hanya mendapat penilaian daripada guru-guru yang mengajar. Tapi apabila pembelajaran berlangsung daripada rumah, penilaian ibu bapa dapat dilihat secara terus kepada anak mereka. Dan ibu bapa ni dia boleh mengetahui lah setakat mana kemampuan anak mereka tu dalam pembelajaran.
Okey, seterusnya yang kedua, dapat mengatur jadual dengan lebih baik. Sebagai guru, selalunya akan memberi masa atau waktu untuk setiap kelas yang dilakukan. Dengan adanya jadual kelas dari pengajar, iaitu gurulah, pelajar akan dapat mengatur jadual mereka dengan lebih mudah. Memandangkan pelajar pun ada hal yang perlu dilakukan di rumah. So, mereka bolehlah menyusun masa mereka untuk belajar dan untuk uruskan kat rumah. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga adalah memudahkan pelajar untuk hadir ke kelas semasa PDPR. Jika pelajar perlu ke sekolah ataupun universiti, pelajar perlu bangun bersiap lebih awal kerana perlu mengejar masa untuk ke sekolah sebelum kelas bermula. Tapi kalau pembelajaran secara online ni kan sangat memudahkan kerana pelajar tak perlu siap awal dan pelajar selalunya hanya bersiap 1 jam ataupun setengah jam sebelum kelas bermula. Selain itu, mereka hanya perlu membuka laptop dan duduk belajar je dengan guru-guru, dengan kawan-kawan mereka. Lepas tu nampaklah kan kelebihan PDPR ni. Okey, seterusnya mempunyai bahan pembelajaran secara online. Okey, seorang pelajar ni sememangnya memerlukan banyak buku untuk subjek yang diambil tu, setiap kos. Namun, belajar secara online ni dapat mengurangkan penggunaan buku. Sebab apa? Guru akan memberi nota dalam bentuk PDF ataupun nota online yang boleh dirujuk lah. Selain dapat mengurangkan penggunaan kertas, pelajar juga dapat kurangkan kos dari segi pembelian buku belajar yang agak mahal lah. Baik, itu adalah antara kelebihan-kelebihan PDPR lah. Sekarang kita berpindah kepada kekurangan PDPR. Okey, yang pertama adalah kurang pemahaman. Setengah pelajar ni dia lebih suka belajar kat sekolah ataupun kerana mereka ni akan dapat lebih memahami subjek dengan lebih baik. Belajar secara online ni akan melambatkan pemahaman tau. Lebih-lebih lagi jika pengajar sendiri tu tak memberi contoh ataupun penerangan dengan baik. Hal ini akan menyulitkan para pelajar untuk lebih faham dengan apa yang diajar. Oleh itu, pengajar iaitu guru dia kena lebih bersedialah dengan bahan-bahan pembelajaran yang lengkap agar dapat membantu pelajar lebih memahami. Okey, seterusnya mudah terganggu. Belajar secara online ni akan membuat pelajar mudah terganggu dengan benda lain. Contoh diganggu dengan mesej-mesej WhatsApp ataupun orang buat rumah kan bising ketuk-ketuk ataupun tertarik dengan media sosial. Mungkin dia dah bosan belajar, lepas tu tengok handphone, buka IG, buka FB kan, apa semua tu, dan mungkin pun diganggu dengan suasana bising lah kat rumah. Macam contoh adik-beradik, adik kecil nangis-nangis kan, terganggu. Okey, pelajar yang terganggu ni sudah pasti dia takkan dapat menangkap sesi pembelajaran dengan baiklah sebab mereka terpengaruh dengan benda lain. Okey, seterusnya kurang pengawasan guru. Dengan kurangnya pengawasan guru, pelajar akan lebih terdorong untuk buat hal sendiri. Semasa pembelajaran berlangsung. Okey, pengajar tu sendiri perlu pastikan semua pelajar hadir dalam kelas online dengan menyuruh mereka buka kamera, buka suara mic tu. Setengah pelajar mungkin dia kurang senang lah dengan keadaan ni, tapi guru kena buat juga benda ni untuk dapatkan fokus dan fokus apa yang nak diajar tu lah untuk pelajar memahami. Okey, itu sahajalah antara kelebihan dan kekurangan yang terdapat di PDPR lah, pembelajaran secara online ni lah. Okey, saya sambung sikit untuk kesimpulan dia lah. Okey, sekiranya anda seorang pelajar, anda perlu ambil kira dengan semua kelebihan dan kekurangan belajar secara online untuk mendapatkan keputusan yang baik lah. Para pengajar juga, guru, dia kena fahamilah tugas mereka dengan lebih terperinci. Okey, selain itu, pendidikannya sangat penting dan pelajar perlu memahami peranan mereka dengan baiklah. Jika pelajar bersungguh-sungguh, sudah tentu kejayaan yang pudar-pudar itu dapat digapai dengan mudah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Penerangan yang sangat mudah difahami. Okay, jadinya itu sahaja mesyuarat kita pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang jika ada kesilapan itu datang daripada saya sendiri. Marilah kita sama-sama menutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.